Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, kita berkesempatan sekali lagi dipertemukan di dalam ruangan live telecast lah kan. Jadi kita masih lagi membicarakan bab yang mana kita bicara pada minggu-minggu yang lalu. Yang ni apa? Babul maja'a fi isluhi zatil bayin. Bab yang telah datang ia pada menyatakan memperbaiki hal ehwal yang ada ia antara dua yang berkelahi itu. Kita tajuk ni tajuk kita menjadi pendamai. Tu. Kita bukanlah orang kata apa antek ke apa ke UNESCO kepada. Kita menjadi seorang yang pendamai. Mendamaikan perkelahian, pertelingkahan, perselisihan faham di antara dua teman kita. Jadi kita mengambil jalan tengah. Jadi dalam istilah ini, Islam bukan Islam menganjurkan. Ada satu kaedah. Dia ada satu orang kata apa? Orang kata strategi. Salah satu daripadanya bohong. Tu. Bohong yang dibolehkan tu macam mana dalam Islam. Tu. Bukan semua bohong boleh. Dah. Ada bohong yang membawa dosa besar. Bohong tu. Ada bohong yang membawa dosa masuk ke neraka. Tapi ini dianjurkan, dimaaf ataupun dibolehkan dalam Islam. Jadi kita telah berbicara, kita kongsi minggu lepas, yang ni bohong tu ada tiga tempat yang boleh bohong. Satu, bohong seorang suami kepada isteri. Kemudian isteri kepada suami. Yang ketiga, sama-sama bohong. Tu untuk apa? Mengendurkan keadaan. Jadi pada hari ini kita sambung lagi dalam masalah yang seterusnya. Yang ni bohong di dalam peperangan itu harus dikerjakan dia. Ni di dalam kita nak menyediakan, nak memantapkan kita punya anggota-anggota atau pejuang-pejuang kita, hulu balang kita. Macam mana strategi yang dimainkan oleh ketua ataupun panglima perang. Kan? Kita tengok zaman para sahabat, zaman para Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sahabat-sahabat. Kita tengok bagaimana strategi Khalid Al-Walid ketika mana memerangkap Nabi Muhammad SAW ketika mana perang Uhud sampai terjatuhnya Nabi di dalam lubang. Kemudian diisytiharkan bahawanya Nabi telah wafat. Itu untuk semua untuk nak melemahkan semangat sahabat-sahabat. Sama juga satu ketika Khalid Al-Walid tipu musuh. Sebab tentera Islam ketika itu sedikit bilangannya. Jadi dia buat strategi macam mana? Khalid Al-Walid ni berada di belakang. Jadi tentera-tentera yang berbaris di belakang itu menarik pelepah-pelepah tamar. Jadi musuh yang di belakang tu akan melihat debu-debu yang berterbangan, maka mereka menyangkakan bahawa tentera Islam yang ramailah, kenderaan yang cukup. Itu pun strategi juga tu. Itu pun bohong juga tu. Kan? Jadi pada petang ni ataupun pada malam ini harus dikerjakan di dalam perang. Dengan dalil sabda Nabi SAW, wal kazibi fil harb, dan bohong di dalam perang itu harus ia. Tu. Bohong di dalam perang itu harus ia. Tu. Demi untuk kemenangan. Kerana perang dengan kufar itu berhajat pada tempat-tempatnya mengadakan semacam bohong. Perang dengan tentera, musuh ni kita kena ada strategi lah. Seperti dikata padanya, besok kita bunuh rajanya. Hendaklah sekalian kamu bersungguh-sungguh rempuh. Ikut aku. Tu. Ikut ni.
Panglima dia kata apa, ketua dia kata apa, besok kita akan bunuh raja dia. Jadi dia punya anak buah, prajurit-prajurit dia dengan tu contoh, tapi bukanlah nak ampuh sangat. Sebab apa? Dalam satu peperangan ketua mati habis. Dululah. Atau dikata pada tentera, aku hendak menghentam ke sini. Tu. Panglima dia kata apa? Aku nak hentam sini. Tentera-tentera dia kata apa? Biar betul panglima. Tu contoh macam itulah. Kemudian dia bawa tentera bala ke tempat yang dikatakan. Tiba-tiba menyimpang, mempenghentam yang lain. Tu. Kata nak hentam ni, kumpulan B ni tadi. Pergi hentam C. Kan? Jadi, atau dikatakan pada tentera Muslim, esok tibalah pertolongan kita. Tu. Tengok kita pun dah banyak yang payah, banyak-banyak yang gugur, lemah dah sikit. Besok ketua ni kata apa? Okay, we are online just now. Pihak bantuan akan tiba esok pagi. Ataupun tentera-tentera dah habis kehabisan makanan. Panglima dia kata apa? Ketua dia kata apa? Besok akan datang satu helikopter menghantar makanan. Semangat dah tentera dah. Semangat dah. Macam kita dululah dekat Gubir sana tu. Tuan-tuan pun dah dengar lah. Peristiwa Gubir. Peristiwa dulu tentera-tentera kita duduk di borderline tu. Di sempadan-sempadan. Duduk kadang-kadang 3 bulan. Ration yang dibawa masuk tu kadang-kadang cukup sebulan je. Extend sampai 2 bulan lagi. Jadi 3 bulan. Jadi dia punya connection tu, radio call ni, talu-talu lah. Untuk memohon bantuan. Maka panglima dia akan kata apa? Okey, satu berita yang baik kita terima daripada HQ. Besok helikopter akan menghantar makanan-makanan. Allahu Akbar. Maka sangka orang tiba beberapa banyak tentera lagi. Maka jadi bertambah kuat hati mereka tu. Just to boost the motivation. Just to motivate the soldier. Kan? Dan sebagainya daripada bohong yang tidak dapat tiada di dalam perang itu, kerana berhajat kepada kuat hati dan kuat berani, tidak bimbang daripada merempuhnya. Tu. Ataupun dulu Rasulullah SAW. Itu sebab sahabat ni tu volunteer. Yang tidak terpilih pada perang ni menangis. Mohon kehadrat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tu. Kita dengar kisah siapa? Kisah Abdullah ibn Umar. Ketika umur 13 tahun tu, nak pergi perang tu. Sebab apa? Syahid ni pasal. Bukan tukar nama jadi umat syahid dah. Mati syahid tu. Tu. Jadi dulu tentera Islam berperang kerana Allah. Bukan kerana gaji ke elang. Dah. Kerana Allah. Nak bertemu dengan Allah. Kalau boleh nak cepat. Samalah kita pun. Okay. Yang seterusnya, bohong kerana mendamai antara dua yang berkelahi, itu pun harus jua. Seperti mana yang kita kongsi dah. Minggu lepas tu. Yang ni apa? Bohong kerana mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi. Itu pun harus. Dengan dalil sabda Nabi SAW, wal kadhibi liyusliha bainan nas. Dan bohong supaya membaik dan mendamaikan antara orang yang berkelahi dan tidak bersetuju fikiran. Tu, kan. Macam mana kita buat? Kita A dengan B ni berkelahi, kawan kita juga. Kan? Tu. Koklah ada tak setuju mana ke, ada sedikit tu. Jadi lama dah kita pun satu hari pergi ke B ni. Sembang. Kita tanya hang dengan B ni macam mana? Kan? Dengan B ni macam mana? Tapi kita pergi jumpa A, besok kita kata apa? A, hantar dah aku pergi jumpa B semalam. Aku bukanlah nak pergi jumpa sangat. Tersompak dengan dia. Sembang pasal aku telah tahu macam
tersasul pergi tanya pula. Hang dengan A ni macam mana? Kan B ni dengan A. B kata apa? Allah, aku rasa menyesal lah berkelahi dengan A. Sikit punya pasal pun boleh jadi bermasa muka tu. Allah, dialah kawan aku yang baik. Kan? Dialah banyak tolong aku. Padahal B kata tak? B tak kata. Kita yang mereka. Tu. Kita sampai kepada A macam tu lah. Kan? Besok kita pergi kepada B pula. Sema. Kita kata apa dekat B? Oi B hang, ya Allah B. Aku semalam tersompak dengan A lah. A cerita aku pun tanya sikit lah. Bukan aku nak tanya apa-apa pun. Aku tanya B ni, hang ni macam mana? Dia kata, ya Allah aku menyesal sungguh lah. Menyesal sungguh ya Allah. Kan? Sebab apa? Aku sikit punya hal lah. Kami sikit punya hal pun kami boleh bergaduh. Kan? Tu. Jadi aku sebab apa? Sebab dia ni B ni Allah baik sungguh. Baik lah. Hang pun baik juga dia kata. Kita ni lah. Tu. Jadi, bohong tak? Bohong. Jadi lama-lama kita pun set lah satu pertemuan. Maka bertemulah mereka. Untuk mendamaikan suasana. Tu kaedah dia. Seterusnya. Memperbaiki orang itu ada beberapa kelebihannya daripada hukum Nabi SAW. Tu. Kita yang jadi orang tengah ni, Allah Akbar, bukan saja-saja dah. Kan? Dalam Islam ni tuan-tuan, buat baik macam mana pun, buat baik dah. Kita baru teringat nak buat baik ke, dah buat baik ke, pahala tu Allah bagi. Tu, jangan tak faham dah. Jangan tak ambil kesempatan, Buatlah baik macam mana. Bukan kata kepada manusia saja. It's not only hablum minan nas. Kepada haiwan juga. Asal nama makhluk. Kan? Contoh kita jalan-jalan, kita tengok anjing jatuh longkang. Anak anjing jatuh longkang. Nak panjat tak boleh. Kita boleh tak tolong dia? Boleh. Boleh pergi tolong dia anjing tu. Kan? Di situlah nilai akhlak tu. Kita pun tolong. Allah nak tunjuk bahawasanya Islam tu bagus. Kita pun tolong bawa keluar anjing tu dalam. Ataupun orang duk kerumun, Cina pada, India pada, duk kerumun tengok anjing tu macam mana nak buat. Anak anjing tu. Kita turun celepui. Turun kita pangkat. Mereka kata, you Muslim good. Tu. Kan? Bukan kerana ilmu kita ada. Kadang-kadang akhlak kita tu. Kan? Tu. Itu sebab Nabi Muhammad SAW, dia tak cerita lagi bab ilmu dah. Tak cerita lagi bab ketuhanan. Akhlak dia tu. Orang tengok, contoh dia apa? Ketua kaum Badawi. Ketua orang Badawi. Nak buat korban. Nak buat sembelih lah. Nak buat perayaan apa kot. Perayaan kat kampung dia. Kan? Ketua dia mari jumpa Nabi Muhammad SAW. Orang duk cerita ni di Mekah tu. Ada Muhammad ni. Orang nama Muhammad ni. Hampir minta dia bagus tu. Kan? Tu. Dia ni pun pergi lah. Pipi dia kata, ya Muhammad, aku ni ketua kampung ni. Nak buat jamuan lah sikit. Nak buat perayaan ke kenuri, kenara apa. Minta lah sekok kambing. Boleh ke? Kan? Dia kata, hang pergi ke lembah tu. Hang tengok kambing tu banyak kan? Banyak kan? Ambil semua. Kan? Ketua kampung tu kata, biar betul. Dia kata, aku tak melawak ambil. Tuan, tu akhlak tu. Kan? Budi bahasa yang cukup tinggi nilainya. Masya Allah, tuan-tuan. Dia heretnya kambing tu, satu lembah tu balik. Terkejut orang kampung. Lalu dia kata apa? Kata tak mana aku dapat ni? Inilah yang Muhammad bagi aku. Aku minta sekok, dia bagi satu lembah. Mana kita pakat-pakat masuk? Masuk Islam. Tu yang kata Islam tu. Jadi, memperbaiki orang itu ada beberapa kelebihan. Tu. Yang pertamanya, untung lebih daripada banyak sedekah. Dia punya ganjaran pahala tu lebih banyak untungnya daripada pahala sedekah tu. Oh ya Allah. Yang keduanya mencapai darjat-darjat yang tinggi dan nikmat-nikmat yang berkekalan. Darjatnya diangkat. Darjat ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan, sahabat pernah tanya, satu darjat ke satu darjat ni, berapa tinggi dia? Kan? Tinggi darjat ni kalau nak diukur, dia kata, Nabi kata, langit dengan bumi. Tu satu darjat. Masya Allah, kata. Pandangan. Kalau nak convert dengan
benda lah kita tengok. Okey. Yang ketiganya berpakai dengan pakaian kepujian, taat dan ketinggian adab pendamai. Allah, orang akan tengok apa? Orang appreciate kita. Which is more appreciated. Orang akan datang kat kita, dia kata Allah kerana hang lah bagus apa semua. Yang keempatnya dibilang orang akan dia pendamai yang mahir. Lagi betul. Manis katanya dan cakapnya semacam mana dilanjutkan di dalam kepujiannya. Orang kata you are excellent lah, hang memang bagus lah. Hang pandai lah. Hang pandai mengayat lah. Mengayat kata orang-orang sekarang ni. Lalunya yang mengayat ni orang lelaki lah. Tak perempuan dia ayat macam-macam. Dia kata hang cantik lah, apalah padahal tak cantik pun. Contoh. Yang kelimanya memperbaiki orang dan mendamaikannya itu seutama-utama nafkah dan perniagaan yang beruntung dan sebaik-baik amal yang soleh adalah sebaik-baik amal yang soleh mendamaikan perseteruan. Seteru dia. Sebab apa? Li ta'arufu tu tadi. Kenal menal. Tu. Yang keenamnya, memperbaiki orang itu pekerjaan yang sangat mulia, disalut akan dia oleh sudi terima dan ampun maaf. Dan diliputi dengan dia oleh pembesar daripada Tuhan yang Rahman dan keredaannya. Memperbaiki orang pekerjaan yang mulia. Tu. Mempersedarakan orang. Menyatukan orang. Menyambungkan silaturahim orang. Tu adalah satu amalan atau pekerjaan yang baik. Tu. Yang ketujuhnya, orang yang memperbaiki itu dikurnia Allah Azza wa Jalla pahala dan dianugerahkannya pelihara dan jagaan dan memperkenankan tuntutannya dan menolongnya. Orang yang memperbaiki itu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala pahala dan anugerah. Pahala dan anugerah Allah peliharakan kita. Yang ke-8 usaha yang disukai itu ialah menghilang dan menghapuskan pembantahan antara dua pihak dan menunjukkan tinggi nafsu orang yang berusaha itu pada mendamaikan dan maju cita-citanya yang berfaedah lagi berkemenangan di sisi Allah dan sisi manusia, dan baginya beberapa qaul atau pendapat yang baik-baik itu 9 huruf dengan tiap-tiap kalimahnya pahala memerdekakan satu abdi. Allahu Akbar. Macam baca Quran juga. Orang baca Quran, Nabi kata apa? Alif Lam Mim itu bukan 10 ayat. 10 pahala. Alif 10, Lam 10, Mim tu 10. Di 30. Samalah kita memperdamaikan orang yang berseteruan. Tu. Yang ke-9, memperdamaikan itu mendatangkan kasih dan berkat pada umur dan sebab bagi sentosa dan tenang hati dan menghapuskan perkelahian. Kita melembutkan kedua-dua hatinya tu. Hatinya tu siapa? Nya orang yang berkelahi itu tadi. Menjadi lembut semula. Allahu Akbar. Daripada keras gedebe jadi lembut. Yang ke-10 diterangkan oleh Nabi SAW akan berkelahi itu menghapuskan segalian pahala. Lagi memutuskan hubungan, lagi yang menghilangkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaklah dijauhkan oleh orang-orang Islam itu daripada kebencian. Nabi kata apa? Hilang pahala orang yang berkelahi itu. Selagi mana dia berada dalam keseteruan itu. Maka janganlah kita bencian. Dijanjikan oleh Nabi SAW pahala yang banyak, lebih daripada pahala sembahyang sunat dan puasanya dan sedekahnya bagi orang yang menghabiskan usahanya, lagi yang mengorbankan rehatnya dan harta-hartanya, dan bagi memperbaiki perselisihan dan menghimpun akan bercerai-berai dan membaiki rosak hati dan menghilangkan barang yang dalam hati daripada dendam dan sakit hati itu. Kita ni yang kerja kita mendamaikan tadi ni, cara tak langsung kita menghilangkan rasa dendam. Rasa tidak puas hati. Kita boleh tukar tu dengan kepandaian yang Allah bagi dekat kita. Kita gunakan tu. Cara penyampaian kita mengayat mereka. Mereka boleh bersatu hati, seronok, berpeluk-peluk, bergelak-gelak. Berdekah-dekah gelak.
Tu untungnya kita jadi orang yang boleh mendamaikan tu dua orang yang berseteru, tuan. Ini peluang. Kan? Apa yang Allah nak sampaikan kat kita sebenarnya? Kan? Supaya kita ni sentiasa mendekati sesama Muslim, sesama makhluk yang namanya manusia. Sentiasa berbaik-baik. Sentiasa dalam hati kita ni ingin kalau boleh semua buat baik. Kita kalau boleh ni, ayat-ayat kita ni selalu kita akan kata apa? Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Tu. Kalimat Allah ni sentiasa bermain di bibir. Kan? Sentiasa sebut Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Tu. Subhanallah, Alhamdulillah. Sentiasa sebut. Mana pertuturan kita tu, Allahu Akbar. Kan? Jadi itu tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Kita ni lemah. Manusia ni is prone to make mistake. We are not perfect. Human are not perfect unless except Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, Prophet Muhammad never make mistake. Biasa dia ada, Tuhan akan guide dia. So, jadi kita pun bolehlah minta dekat Allah supaya apa? Allah guide kita. Mohon ke hadirat Allah SWT, Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah kau jadikan hati aku ni, janganlah kau bolak-bolak balikkan hati aku ini setelah kau kurniakan hidayah. Janganlah kau bolak-bolak balikkan hati aku ni rasa-rasa dah baik dah, janganlah bagi aku tak baik. Kalau orang bertobat ni, Ya Allah, janganlah kau balikkan ingatan dan hati aku ni kepada zaman silam aku dulu. Allahu Akbar. Aku ingin bertaubat nasuh, ingin menjadi baik, Ya Allah. Ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang sentiasa mengerjakan kebaikan, melakukan kebaikan, menyatakan perkara-perkara yang baik, mengajak orang melakukan perkara-perkara yang baik. Ya Allah, sayangilah aku. Ya Allah, sayangilah aku. Sayangilah aku. Tu kita kena minta. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, rasanya sekadar ini dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah di waktu dan di hari yang lain kita akan sambung pula tajuk yang seterusnya, yakni tajuk apa? Babul maja'a fil qiyanatil wal ghisyah. Bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang membicara belot dan helat. Helat. Belot ni apa? Khianat. Helat ni apa? Helah ataupun helat, tipu muslihat. Macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan belot dan helat itu? Bagaimana dikategorikan dia belot dan helat? Jangan ke mana-mana. Tunggu di kuliah kita yang seterusnya. Jadi saya rasa sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita keluar semua daripada wabak yang melanda kita ini. Moga-moga Allah angkatkanlah dia. Rasanya perjalanan COVID-19 ni telah menyeluruh ke dunia ini, maka rasanya cukuplah kan. Tu. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pertemukanlah kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW dan rindu kepada pertemuan denganmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh keluarga kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dosa isteri-isteri dan anak-anak cucu kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang diberkati, perpisahan yang dirahmati, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati sentiasa berada di dalam majlis ilmu dan sentiasa berada dalam jemaah-jemaah solat fardu, insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.